Kenapa Sultan Johor berjaya mengawal orang Cina daripada banyak bunyi? Kalau kita tengok dalam semua negara-negara Melayu, Cina Johor je paling susah nak bunyi. Hampa perasan tak? Tajuk dia kesumat lah. Dia sebenarnya denang kesumat tapi tak nak obvious sangat. Macam ni. Sekarang ni saya tengah buat kajian pasal tercetusnya 13 Mei lah, tajuk yang saya tengah buat kajian lah. Dalam masa 2 hari ni saya duduk baca, saya amat tertarik dengan cerita pasal Perang Lekut. Jadi bila saya dah baca beberapa penulisan, termasuklah jurnal, lepas tu saya rasa bahawa ada satu benda yang sepatutnya kita kena tengok balik lah. Dan cerita 13 Mei tu, semalam pun saya dah cerita pasal 13 Mei. Jadi malam ni pun saya nak sambung sikit lagi lah. Sebenarnya, kalau kita tengok betul-betul, semenjak Perang Kedah Sial 1821, dia bersambung pula di Lukut 1830. Kemudiannya dia pergi ke Perak 1871. Kemudiannya dia pergi ke Kelang. Sebenarnya Kelang dengan Perak tu dia lebih kurang je. Kemudiannya dia pergi ke Pahang 1880. Dan akhirnya sistem Kangkar di Johor pada tahun 1890 awal 1900. Sebenarnya bila saya duk baca kisah 13 Mei ni, ramai penulis mengatakan bahawa 13 Mei ni adalah satu kemuncak kepada kemarahan politik. Semalam pun saya dah cuba nafikan bahawa ia bukan berkait sangat dengan politik, tapi lebih kepada perasaan yang meluat-luat daripada orang Melayu lah. Dan kalau kita trace balik sejarah, ni yang saya cuba buat sekarang ni ialah, sebenarnya macam dulu saya pelik tau, takkanlah kita nak bergaduh sesaja dengan orang Cina. Dan kalau tak ada pokok masakan, kalau tak ada angin, masakan pokok itu bergoyang. Bila saya susun balik, kita ni sebenarnya dah bergaduh dengan mereka ni bukan sehari dua tau, bukan takat tahun 69, tapi benda ni dah berlaku sejak tahun 1800 lagi. Dan benda ni berlaku sangat lama, dan dia telah membarah dan telah menjadi satu perang warisan di antara pergaduhan warisan di antara orang Melayu dengan orang Cina. Saya pelik lah bila orang hari ni pelik. Masyarakat ni rasa pelik, dan ada wujud kumpulan-kumpulan yang mengatakan bahawa tak perlulah kita bergaduh apa semua, tak perlulah kita kekalkan racism apa semua lah. Naknya dia bukan pasal racism. Cuba hampa tengok kenapa kita tak begitu gaduh sangat dengan India. Sebab dalam sejarah kita tak ada perang dengan mereka. Malah kedatangan orang India sama je dengan orang Cina. Mereka pun main berniaga, malah di Kedah tu ada pengaruh yang sangat besar daripada orang India. Tapi orang India tak mencetuskan begitu banyak kontroversi dengan orang Melayu sampai mencetuskan peperangan. Benda ni lah yang saya jumpa lah, yang saya perhati balik, yang saya tengok balik, dan saya cuba cerita dalam post-post saya lah. Saya tak tahulah aku apa tengok, apa baca ke tak, saya tak tahulah. Tapi kalau kita tengok betul-betul dalam situasi tiga bangsa ni, kenapa kita bergaduh dengan Cina? Bukan setakat 13 Mei, bukan setakat komunis. Tapi benda ni, macam saya kata tadi, bermula tahun 1800. Malah kalau kita tengok kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu, bukan hanya pada gelombang ketiga, iaitu apabila mereka dibawa masuk oleh orang putih, yang kemudiannya disokong oleh Sultan Melayu. Tak. Mereka main sini tahun 1700 lagi. Lebih awal. Cuma pada masa itu kita tak ada satu rekod ataupun bancian untuk melihat sejauh mana kedatangan mereka ni, berapa ramai mereka main ke sini. Dan bila British masuk, British rasa perlu untuk dibuat satu bancian. Di kisah Lukut ni berlaku satu pemberontakan di kalangan orang Cina yang pada satu sudut mengatakan bahawa Raja Busu ni orang yang tak adil lah. Tapi pada saya, dia cerita macam Perang Kedah Siam tau. Sebab dalam Perang Kedah Siam, perebutan Biji Timah ni bukan saja melibatkan orang Cina, tapi melibatkan anak-anak raja yang pada masa tu berebut. Bukan sekadar untuk merebut tahta, tapi merebut kawasan Biji Timah. Tapi dalam penulisan-penulisan barat, kajian-kajian barat, mereka duk kata orang Melayu salah. Mereka kata anak-anak raja ni lah yang mencetuskan peperangan dan menyebabkan British masuk ke istana. Salah benda tu. Dan benda ni lah yang kita, pengkaji-pengkaji sejarah Melayu, kena nafikan. Bahawa punca peperangan di kalangan anak-anak raja bukan semata-mata berebut nak menjadi sultan, tapi lebih kepada perebutan Biji Timah yang kemudiannya dicucuk oleh orang Cina. Benda ni yang sebenarnya berlaku bila saya duk cerita pasal W.H. Reid dengan Tan Kim Seng. Ini nama yang begitu, orang kita kata obvious lah, begitu jelas. Ditulis oleh Andaya dalam buku dia History of Malaysia. Andaya menyebut tentang nama Tan Kim Seng di dalam dua situasi, iaitu Perang Larut dan Perang Kelang. Dan daripada cerita Tan Kim Seng ni sendiri telah membuatkan saya rasa teruja untuk cari apakah sebenar yang berlaku
dalam setiap peperangan di alam Melayu. Dan memang benda ni saya duk ceramah lama dah. Masa saya dapat peluang ni, masa saya dengar Ustaz Ibn Rajab lah. Pada masa tu saya dapat cerita benda ni. Tapi belum lagi konkret sampailah hari ni bila saya dapat tengok balik kepada kisah Lukut dan Kelang, baru saya dapat susun balik. Sebenarnya kita ni dah dikucak-kacir oleh mereka lah. Pada satu sudut, British dia cuba nak masuk ke alam Melayu lah, ke negeri-negeri Melayu, sebab masa tu pun kita tahu berlaku perebutan kuasa kolonial dan British mula sedar bahawa kalau dibiarkan negeri Melayu ni terlepas, maka Rusia pada ketika itu yang sudah sampai. Kalau ni boleh tanya dekat Nur Aidil, dia pun ada buat research skrip saya hubungan Rusia dengan Kelantan semua. Jadi begitu juga Rusia pernah sampai ke Pulau Pinang semua. Jadi bila British nampak benda ni berlaku, jadi British cepat-cepat masuk mencari jalan untuk menguasai tanah Melayu. Tapi mereka tak boleh guna orang tempatan. Pasal orang tempatan sangat, kita ni orang Melayu, memang kita ada pengkhianat. Dalam sejarah memang ada. Dalam Perang Kedah Siam tu sangat banyak lah kisah-kisah bagaimana pengkhianatan tu berlaku. Tetapi majoriti orang Melayu sangat taat dan setia kepada Raja Melayu. Dan sangat susah untuk ajak orang Melayu supaya mengkhianati Sultan lah. Jadi macam mana cara untuk mereka kuasai alam Melayu, kuasai negeri Melayu? Cara dia ialah mereka guna Cina ni lah. Kalau hamba baca dalam kisah Perang Pangkor, Perang Larut, masa perjanjian Pangkor ditandatangani 1874 di atas kapal Johor, dalam buku William Pickering, The Chinese Protector, Roland Bradel, pada masa tu dia adalah peguam kepada negeri Selat, telah mencatat di dalam surat dia, Puak Haisan Nagihi ni telah bagi surat kepada dia, dan dalam surat tu menyatakan bahawa kami orang Cina datang ke sini untuk melombong biji timah dan untuk melakukan perniagaan. Pada mulanya memang kami bergaduh. Haisan dengan Gihi ni bergaduh. Tetapi secara tidak langsung kami telah dilibatkan dalam politik orang-orang Melayu yang pada ketika itu berlaku di antara Raja Abdullah dengan Ngah Ibrahim. Maka kami terpaksa masuk. Poin dia ialah, dengan alasan itu tadilah yang menyebabkan British akhirnya membuat perjanjian Pangkor pada tahun 1874 di atas kapal bernama Johor tu. Dan menurut William Pickering yang menjadi saksi, dia kata ketika tembakan meriam di atas kapal Pluto itu ditembak, di atas kapal, dek kapal, Sultan Abdullah dengan Ngah Ibrahim dan Andrew Clark telah bersetuju lah untuk menyerahkan Perak kepada British. Dan di dalam kapal, di dalam perut kapal itu, Haisan dengan Gihin buat perjanjian. Tapi cerita Haisan dengan Gihin ni bukan setakat di Pangkor. Malah mereka telah merebak ke Kelang dan akhirnya ke Johor. Lama saya duk fikir, dalam 2-3 hari saya duk renung-renung baca, kenapa Sultan Johor berjaya orang kata apa, mengawal orang Cina daripada banyak bunyi. Kalau kita tengok dalam semua negara Melayu, Cina Johor je paling susah nak bunyi. Hampa perasan tak? Kalau negeri lain mungkin macam Pulau Pinang obvious lah, Melaka. Tapi Johor hampa pernah tak dengar orang Cina Johor bunyi? Sedangkan Johor dengan Singapura sebelah-sebelah. Jadi apakah yang membuatkan Johor berjaya mengawal orang Cina di Johor malah sampai ke Singapura? Ini satu benda yang bagi saya sangat menarik lah untuk dikaji. Dan saya selalu baca juga pasal Johor. Saya admire jugalah apa yang Johor buat dan sistem yang mereka buat. Kita kena pegang pada beberapa figure ataupun figura lah. Yang pertama kita kena pegang watak Gihin. Lepas tu kita kena pegang watak Haisan. Dan ketiga ialah watak British. So ketiga-tiga watak ni seolah-olah, ni hipotesis saya, seolah-olah mereka ni ada satu perjanjian sulit tentang bagaimana hendak merebut kawasan-kawasan biji timah. Sebab kalau kita tengok kisah Perang Kedah Siam, apabila British mengambil Pulau Pinang, perkara pertama yang Perancis Selat buat ialah membersihkan kawasan Bukit Timah. Selain dia bina fort tu apa semua lah, tembok pertahanan tu, kota Fort Cornwallis tu. Perkara yang kedua yang mereka buat ialah Bukit Timah di Pulau Pinang lah. Jadi kenapa nama dia Bukit Timah? Dah tentulah nama dia, dah tentulah dia ada biji timah. Dan begitulah juga apabila mereka cuba menguasai sebarang perai. Sebenarnya kalau kita perasan orang Pulau Pinang khasnya, sampai hari ni kalau hampa pergi ke perai, masih ada lagi kilang timah perai dan wujud sampai sekarang. Dan saya pun dah pergi di Sungai Perai tahun lepas dengan Farid, dan kami dah tengok secara tak langsung lah, cuma tak naik boat lagi. Dan di situ memang ada kilang timah.
Dan sampai hari ni pun timah masih dihasilkan di Kuala Perai itu sendiri. Di Kedah, khasnya di Kuala Muda, memang ada biji timah, dan mengikut catatan, ia mampu mengeluarkan 1000 pikul biji timah dalam sekali pengeluaran lah. Dan disebabkan tu, Tengku Yaakob dan Sultan Ahmad Tajuddin berebut kawasan Kuala Muda tu sendiri. Malah di John Salang, yang dahulunya milik Kedah, telah hilang pada hari ini, telah diambil alih oleh Cina yang bernama Lim Hui. Kemudiannya digantikan pula oleh Tan Kim Geik, G-A-I-K, Tan Kim Geik lah. Tan Kim Geik ni kemudiannya menjadi seorang tycoon yang sangat kaya dekat John Salang tu lah, daripada bisnes biji timah ni lah. Jadi cerita dia, biji timah ni ada satu komoditi yang sangat menguntungkan kepada orang Cina, bukan sahaja kepada Cina, malah seluruh dunia pada abad ke-19 hingga ke abad ke-20 lah. Jadi apa terjadi kepada orang-orang Melayu? Perkara pertama yang berlaku pada orang Melayu ialah, macam saya tulis tadi, ada saya tulis kat buku saya, kita telah kehilangan kemahiran lombong. Bila mana British dia hapuskan semua aktiviti sungai dan dia menghadkan aktiviti sungai. Jadi orang Melayu dah tak ada capability ataupun tak ada keupayaan untuk melombong. Sebab tu dalam rekod-rekod sejarah, aktiviti pelombongan orang Melayu setakat dulang saja. Kemudiannya adalah sikit tembak ayak apa semua sikit. Kemudiannya barulah Cina ambil alih. Sebenarnya bila Cina ambil alih inilah, barulah kemajuan berlaku dalam bidang pelombongan biji timah.